Amin, amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Mas Syiro, CEO MSCA Sdn Bhd, yang berusaha tim eksekutif MSCA Sdn Bhd, dan tak lupa kepada Executive Master Advisor, Senior Master Advisor, Master Advisor, Associate Master Advisor, Senior Advisor dan semua Professional Certified Advisor yang hadir pada malam ini support webinar penulis berminda usahawan. Dan sekalung ucapan tahniah dan yang teristimewa kepada semua yang mungkin pertama kali menyertai webinar MSCA pada malam ini. Alhamdulillah. Sekiranya tuan-puan dapat dengar suara saya dengan jelas, saya mohon type di ruangan komen satu-satu-satu supaya saya tahu saya berinteraksi dengan sempurna bersama tuan-puan sekalian. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang respon. Saya lihat ada nama-nama baru pada malam ini. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya Dr. Ayu Elmos, co-founder MSDA Sdn Bhd dan juga tim eksekutif merangkap MC Puan Pengurusi Majlis tuan-puan sekalian pada petang ini. Okey, terima kasih kepada semua yang respon satu-satu-satu. Okey, sekarang ni saya nak minta pula tuan-puan respon. Sekiranya ini kali pertama tuan-puan menyertai webinar kita, kalau tuan-puan baru pertama kali tahu kewujudan webinar MSCA, baru lepas join bengkel tulis e-book, geng-geng kita punya certified advisor dan baru saja menyertai webinar BOP ataupun webinar percuma yang dianjurkan MSCA, boleh type di ruangan komen 888 sekiranya tuan-puan adalah certified advisor ataupun alumni MSCA yang dah sentiasa join kita, selalu support kita, boleh type di ruangan komen 999. 888 bagi yang baru saja join kita punya webinar. Kita punya webinar pada malam ini. Saya tengok nama-nama baru, mungkin Puan Safizah. Okey. Okey, betul. Puan Safizah baru saja menyertai kita. Alhamdulillah, saya alu-alukan kedatangan Puan Safizah. Mungkin Puan Safizah boleh perkenalkan diri di ruangan komen, lokasi di mana, okay, dan apa kata siapa yang memperkenalkan ataupun ajak Puan Safizah menyertai kita punya webinar pada malam ini. Puan Safizah ada WhatsApp saya untuk minta webinar link Zoom kan? Okay, mungkin boleh Puan Safizah perkenalkan. Okey, perkenalkan siapa yang ajak. Okey, daripada Syah Alam. Alhamdulillah, Puan Safizah. Syah Alam dekat je dengan kita punya HQ Okey, saya dapat lihat yang dah buka video. Kita punya professional certified advisor, Puan Raihan. Terima kasih Kak Raihan yang selalu support kita punya webinar. Okey. Okey, Puan Azura memperkenalkan saya. Okey, Puan Azura saya rasa partner Kak Raihan kita ni. Partner Kak Raihan yang akan menyertai BOP, BYOP kita. Betul Kak Raihan? Okey, betul. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Suka saya tengok malam ni, happy. Ramai orang sertai kita. Dan apa yang teristimewanya kita pada malam ini, malam atau petang, kita bersama dengan seorang speaker yang freshy lah, panggil freshy, tapi sebenarnya beliau dah lama menulis, dah lama ada platform dan baru sahaja bergraduasi pada minggu lepas. Kita masih lagi fresh dan masih lagi boleh diucapkan tahniah kepada beliau kerana sudah bergelar Professional Certified Advisor. Mungkin saya boleh tegur sikit, Dr. Hairunisa. Okey, di sana, lokasi di mana, Doktor? Okey, Alhamdulillah. Saya lokasi di Johor Bahru. Johor Betul. Bahru. Okey, Alhamdulillah Johor Bahru. Terima kasih saya ucapkan sudi bersama dengan kita bersama pada malam ini sebagai speaker. Alright. Jadi saya tengok kita dah ada 26 peserta pada malam ini dan ramai dah tak sabar kan nak dengar apa yang nak dikongsikan oleh Dr. Hairul Nisa pada malam ini, yang mana semuanya berkisar mengenai kita punya platform Event Choice Store itu penulis berminda usahawan. Jadi dengan segala penuh hormatnya, saya nak mempersilakan Dr. Hairunisa memperkenalkan diri dan juga membentangkan apa yang ingin diberitahu kepada kita semua. Silakan Doktor.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua rakan-rakan uh, yang sudi sama-sama menonton webinar pada malam ini. Okey, sebelum saya meneruskan kita punya webinar, okey, perkongsian kita lah, senang kata kita lebih berkongsi lah untuk malam ni. Okey, jadi izinkan saya lah untuk perkenalkan diri seperti saya kata tadi. Saya berasal dari Johor Bahru. Sekejap, saya buka slide. Okey, boleh tak nampak slide saya ni? Gerak Boleh tak? Doktor? Boleh? Ah, boleh, boleh. Teruskan. Saya Dr. Harissa binti Jofri, merupakan pensyarah di IPGM Kampus Temuang Ibrahim Johor, dan saya mula melibatkan diri dalam penulisan e-book ni pada tahun 2021. Jadi di situlah saya mula mengenal e-book, dan dari situ juga saya cuba menulis dari buku pertama saya, iaitu 8 Rahsia Anak Bijak Matematik. Dan sekarang ni dalam proses untuk EISBN bagi buku Mami Bahagia 24 Jam. Kembara PhD secara part time ni dalam proses penulisan lah. Jadi yang telah saya publish berjaya terbitkan adalah 8 Rahsia Anak Bijak Matematik dan juga 7 Tip Urus Cabaran. Okey, baik. Sedikitlah perkongsian bagaimana saya bermula di MSTA. Okey, berikut adalah sijil penyertaan saya mula-mula menyertai kelas tulis e-book cepat dan mudah. Sehingga saya berjaya menghasilkan satu buku, iaitu 8 Rahsia Anak Bijak Matematik. Okay, sedikit pencapaian yang saya boleh kongsikan. Okay, anugerah yang saya pernah terima lah daripada MSTA sebenarnya convention yang berlangsung baru-baru ini. Okay, baik. Okay, jadi untuk malam ni, okay, saya suka untuk berkongsi beberapa perkara lah, iaitu berkaitan dengan MSCA Sdn Bhd, okay, Kelab NGO berkaitan, e-book pesaing buku fizikal, dan juga platform e-franchise. Okay, sebelum saya meneruskan, ingin saya kongsikanlah, okay, untuk kita lebih mengenali lebih mendalam, apakah MSGA Sdn Bhd. Okay, kita nak mengenali lebih mendalam apa itu MSGA Sdn Bhd. Okay, maka kita lihat seterusnya. Okay, bagaimana syarikat MSGA ni boleh bermula? Okay, pada awalnya ia bermula pada tahun 2009 dan dikenali sebagai syarikat milikan tunggal, iaitu Mind Focus Consultation. Okay. Kemudian MSGA telah berlakunya proses rebranding sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2010 dengan Shiro Resources dan seterusnya Master Shiro Global Resources pada tahun 2019. Okay, di mana syarikat ini menawarkan perkhidmatan konsultasi dalam bidang keusahawanan, konsultasi dalam bidang pembangunan website, pengurusan majlis dan lain-lain. Dan kini bermula dikenali sebagai MSGA Sdn Bhd mulai tahun 2021. Okey. Okey, seterusnya mari kita lihat siapakah pengasas untuk MSGA Sdn Bhd. Okey, Master Shiro merupakan pengasas bagi syarikat MSGA Sdn Bhd, dan bersama rakan bisnes mereka iaitu Mr. Sam mula mencipta Integrated e-book store business yang telah menjalani proses research and development R&D selama 5 tahun sebelum dilancarkan secara rasminya pada tahun 2018. Dan bisnes ini menyasarkan pelanggan dari semua golongan masyarakat yang cenderung dalam bidang penulisan dan keusahawanan buku digital. Okey, jadi kita lihat di sini, berikut merupakan MSGA Sdn Bhd yang telah berjaya didaftarkan di bawah SSM. Ini adalah satu kejayaan besar bagi MSGA. Okay, dan membawa tagline Jihad Ilmu, Jihad Ekonomi, Jihad Pendidikan. Jadi dengan perkembangan pesat bisnes ini serta penambahan jumlah penulis dan usahawan e-book yang telah mendaftar dalam pakej platform e-franchise, memberi kejayaan yang besar kepada syarikat untuk mendaftar di bawah SSM. Baik, seterusnya berikut merupakan penglibatan bagaimana MSGA dan penulis-penulis e-book
telah berjaya menerbitkan buku masing-masing dan akhirnya berjaya dikenali. Dari kalau kita lihat kat sini di Sinar Harian, Berita Harian, daripada Singapura, daripada Malaysia. Ini adalah hasil kejayaan lah, kejayaan yang telah ditunjukkan oleh para penulis e-book. Begitu juga dengan rakan-rakan MSGA Sdn Bhd yang telah berjaya diterbitkan artikel-artikel ini di Berita Harian dan Sinar Harian dan Surat Khabar. Okey, jika dilihat di sini, sehingga kini kita telah penulis dan usahawan e-book MSCA sudah berkembang secara global ke hingga ke 20 buah negara di dunia. Bukan sahaja di Singapura, di Brunei, tapi kita telah melibatkan 20 buah negara secara global. Hingga 20 buah negara seperti yang kita lihat di skrin lah ya. Okey, baik. Seterusnya kita lihat. Okey, di sini adalah misi dan visi yang telah dibawa oleh MSGA Sdn Bhd. Visi syarikat adalah untuk menjadi syarikat korporat yang berwawasan tinggi, dinamik dan berdaya saing pada peringkat global pada tahun 2030. Jadi, dan misi kita untuk mencapai visi tersebut adalah dengan menyediakan berbagai servis ataupun khidmat yang berkualiti dan melahirkan usahawan kompeten yang selari dengan arus permodenan digital dan memberi perkhidmatan terbaik untuk pelanggan. Okey, seterusnya berikut adalah kelab atau NGO berkaitan yang sentiasa bekerjasama dengan MSGA Sdn Bhd. Kita kena adalah kelab dan NGO yang berkaitan. Mari kita sama-sama kenali apakah kelab ataupun badan NGO yang berkaitan dengan syarikat. Kita ada dua kelab ataupun NGO, iaitu Kelab Penulis Muda Malaysia KPMM dan Kelab Usahawan e-book Malaysia. Jadi dua kelab ini adalah sentiasa bekerjasama dengan syarikat dengan membawa matlamat masing-masing. Jika kita lihat untuk Kelab Penulis Muda Malaysia, matlamatnya lah untuk membudayakan minat membaca dan menulis di kalangan rakyat Malaysia dari peringkat kanak-kanak sehingga golongan warga emas. Jadi di sini kalau kita lihat Kelab Usahawan e-book Malaysia pula bermatlamat untuk mewujudkan hubungan di antara para usahawan e-book seluruh Malaysia dalam masa yang sama memberi peluang kepada para penulis e-book untuk menguasai ilmu keusahawanan. Dan di samping itu, sebenarnya Kelab Penulis Muda Malaysia juga telah menganjurkan pelbagai aktiviti, program yang sangat menarik dan kesemua program ini matlamatnya untuk melahirkan, membudayakan budaya membaca di kalangan masyarakat. Jadi banyak sangat aktiviti telah berjaya dianjurkan oleh Kelab Penulis Muda Malaysia dan Kelab Usahawan e-book Malaysia. Baik, seterusnya kita pergi kepada persaingan. Adakah e-book menjadi pesaing kepada buku fizikal? Kalau kita lihat pada masa kini, kita telah banyak kita pernah jumpa buku digital. Jadi buku fizikal juga pun masih ada lagi, tapi adakah e-book ni menjadi pesaing kepada buku fizikal? Kalau kita untuk mengenali lebih lanjut berkaitan dengan e-book, kita kena kenali dulu apa itu e-book. Kita boleh lihat dahulu penerangan mengenai e-book, iaitu apa itu e-book? E-book merupakan saya percayalah ramai tuan-tuan, puan-puan yang selalu dengar tentang buku digital, yang mana buku ni adalah buku yang berbentuk digital lah ya, berbentuk digital ataupun kita kata secara online lah kita boleh dapat, ataupun berbentuk elektronik. Jadi yang boleh diakses lah oleh melalui semua device.
Okey. Jadi apa saja buku digital, apa saja buku elektronik yang kita boleh akses melalui semua device. Okey, itu kita kenali sebagai e-book lah. Mungkin boleh terbitkan dalam format PDF, audiobook. Ini antara contohlah apa itu e-book lah untuk kita lihat adakah dia benar-benar menjadi persaingan kepada buku fizikal. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada okey, di sini mungkin dia boleh menjawab persoalan. Adakah benar-benar e-book ini menjadi bersaing kepada buku fizikal? Okey, kalau kita lihat kat sini, gambar-gambar ni ya. Okey, sebenarnya kita uh, mewujudkan ataupun e-book ini terhasilnya kerana berlakunya beberapa masalah kita nak cuba selesaikan. Jadi kalau kita lihat kat sini, dia merupakan dengan adanya buku digital, ia merupakan satu penyelesaian masalah kepada tiada ruang simpanan, sebab kalau kita lihat buku fizikal ni kita perlukan ruang yang cukup untuk kita menyimpan. Tapi bila ada e-book ataupun buku digital, kita tak ada masalah untuk menyimpan sebab kita tak perlukan ruang simpanan. Dan dalam masa yang sama dan sekaligus kita dapat mengatasi masalah baik sekolah. Jadi kita lihat pada waktu ini sekarang ni sebenarnya KPM telah beralih ke arah penghasilan buku teks dalam bentuk digital. Jadi di sini dengan uh, dengan adanya buku digital, ia akan membantu untuk mengurangkan masalah beg berat ke sekolah. Dan begitu juga dengan risiko bila kita mencetak buku. Kadang-kadang boleh berlakunya risiko kerugian modal mencetak buku yang rosak kerana mungkin berlakunya bencana yang luar jangkaan dan seterusnya akan menyebabkan buku-buku yang fizikal tersebut tidak dapat dijual. Okey, jadi di sini dalam masa yang sama uh, kita bila adanya e-book ataupun buku digital seperti ini, ia sekaligus mengurangkan risiko lambakan buku yang tidak terjual. Jadi dengan itu memang sangat wajar, memang sangat relevan e-book ini sebagai alternatif kepada buku fizikal. Okey, baik. Di sini boleh kita lihat market size. Untuk e-book market size, kalau kita lihat pada kajian pendidikan yang telah dibuat, sekiranya kita berpandangan jauh tentang e-book, tentang hala tuju e-book, wawasan atau market size, peluang perniagaan kita dalam bidang ini sebenarnya adalah sangat luas. Peluang perniagaan dalam e-book sangat luas dalam penerbitan bidang-bidang buku digital. Jika tuan-tuan melihat di sini, kajian secara global. Kajian secara global kita boleh lihat di sini daripada research market size and share kat situ. Okey, pada tahun 2026, market size untuk e-book boleh mencapai sehingga 38.17 bilion. Itu adalah market size 38.17 bilion US dollar bukan ringgit Malaysia. Jadi kita juga boleh lihat dalam market size di Malaysia uh, betapa ramainya bilangan murid dan guru yang telah sejajar dengan KPM untuk melahirkan uh, lebih ramai ataupun lebih luas bidang mendigitalisasikan bahan bacaan dan bahan rujukan. Jadi di sini kita boleh lihat pemasaran kita sekiranya kita beralih dan menjadikan e-book salah satu bidang keusahawanan. Sebab kita lihat kat sini bilangan murid, jumlah bilangan murid dan bagaimana bilangan guru juga bertambah. Okey, seterusnya kita pergi kepada platform e-franchise.
Okey, sebelum saya teruskan pembentangan ataupun perkongsian kita pada petang ini, okey, apa yang saya nak terangkan ini adalah apa yang telah ditawarkan oleh syarikat, okey, iaitu satu platform integrasi e-bookstore ataupun integrasi bookstore, e-bookstore business, iaitu platform e-franchise. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena kenal dulu apa itu e-franchise. Okey, mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan atau yang pernah mendengar sebelum ini tentang e-franchise. Dan mungkin juga ada yang baru, okey, baru mendengar tentang e-franchise. Okey, sebenarnya e-franchise ini adalah perkataan yang dicetuskan oleh Master Shiro dan bisnes partnernya iaitu Mr. Sam. Uh, Beliau mencetuskan idea ini, okey, untuk menamakannya sebagai e-franchise dengan membawa maksud jenis perniagaan yang berbentuk franchise. Okey, yang mana foundernya iaitu Master Shiro, okey, wujudkan satu platform e-bookstore berasaskan franchise secara fizikal dan secara mayanya adalah e-franchise. Okey, jadi itulah kalau kita nak kenal lebih lanjut apa itu e-franchise. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, baik. Di sini ada platform e-franchise yang disediakan oleh MSTA Sdn Bhd. Okey, di mana internet, okey, merupakan ada gabungan empat elemen lah, gabungan empat elemen dalam platform e-franchise iaitu internet, okey, produk tu ialah e-book, okey, bersama dengan affiliate marketing, okey, affiliate marketing system. Kita ada rakan-rakan partner affiliate yang sama-sama, sama-sama menulis dan sama-sama dalam kita punya syarikat. Okey, seterusnya kita lihat kat sini. Okey, di affiliate marketing juga sebenarnya kita boleh menjual dalam platform ini juga kita sebenarnya boleh menjual, sama-sama menjual e-book kita dan kita juga boleh menjual e-book orang lain. Dan dalam masa yang sama kita akan dapat kita akan dapat insentif. Insentif. Ya. Jadi empat elemen ini sebenarnya adalah akhirnya membentuk satu platform e-franchise iaitu sangat user friendly, affordable price, no need to learn coding, high royalty payment and mempunyai support team yang sangat baik. Okay. Seterusnya kita lihat kepada okey, ini adalah antara contoh beberapa website ni yang kita boleh jana sendiri, kita boleh rebranding sendiri dan kita endorse kita panggil apa kita panggil? Kita mempunyai satu nama image kita sendiri dalam website ini. Okey, jadi di sini bila kita lihat website ini, dalam website ini sebenarnya dia sangat user friendly, okey, kerana kita mudah nak uruskan, okey, hanya dengan mengendalikan back office. Okey. Dan sebab setiap pemilik ni dia akan ada website sendiri dan mereka akan ada image mereka yang tersendiri. Ada banner, ada logo, ada domain masing-masing yang boleh mereka letakkan kat website ni. Dan website ini juga sebenarnya dia akan berintegrasi lah dengan Telegram. Sebab tu kita kata dia sangat user friendly. Hanya klik saja bahagian-bahagian dekat back office tu. Okay, jadi bila kita klik bahagian tu kita dah boleh upload. Kita boleh upload kita punya e-book dengan mudah. Okay. Dan di sini juga tempat kita mengumpul segala database untuk rujukan kita. Okay, sebab kita dapat kumpul database pembeli ataupun customer yang beli kita punya e-book daripada website kita ataupun kita sendiri punya buku dalam website kita. Okay, jadi kita akan dapat database yang sangat bermanfaat untuk jangka masa yang panjang lah. Okay. Jadi integrasi ni semua, okay, Telegram iaitu Digital Entrepreneur Biz, okay, kita ada back office, okay, dan kita ada juga
friendly website macam ni. Okay, dan juga yang paling penting kita ada hanya satu saja connection, okay, iaitu bila kita touch, kita dah boleh connect semua, okay, semua sistem ni dengan baik. Okay. Baik, seterusnya kita lihat kepada, okay, ini ada beberapa lah kelebihan. Sebenarnya banyak lagi kelebihan bila kita ada web store atau website e-book kita sendiri. Ni saya akan terangkan secara ringkas lah 5 kelebihan yang ada dalam website e-book. Okay, sebenarnya banyak lagi. Okay, yang pertama kalau kita lihat dalam kita punya website e-book ni, kita boleh memilih sehingga 7 desain website. Okay, kita boleh pilih 7 desain website. Memang sangat menarik sebab kita ada pilihan. Kita boleh buat pilihan desain mana yang kita nak untuk website kita. Okay, dalam masa yang sama, okay, bila pembeli ataupun bila kita punya pelanggan yang nak beli kita punya buku e-book, okay, dia akan beli akan beli direct melalui kita punya website, dan dia akan sampai ke email yang pembeli tu, okay, dalam masa kurang dari 1 minit. Memang sangat cepat, sangat pantas. Okay, dan sebab kita akan bekalkan dengan password, okay, bagi mengurangkan risiko lah keselamatan e-book supaya tak dikongsikan dengan sewenang-wenangnya kepada orang luar. Okay, jadi kalau kita lihat kelebihan lain, ciri-ciri lain dalam kita punya website e-book ni, sama juga macam kita shopping dekat Shopee ke, dekat Lazada ke, dekat TikTok Shop, kita boleh menggunakan buat bayaran melalui payment gateway. Iaitu kita mungkin boleh guna banking online, okay, GrabPay, okay. Okey, mungkin Dr. Nisa ada masalah teknikal di sana. Okey, tak bisa cari mana Dr. Nisa tadi. Biasalah tuan-puan, bila kita berada dalam majlis ilmu secara online ni, banyaklah dia punya cabaran tu. Kadang-kadang bila kita bercakap tak dengar. Bila kita tengah cakap seorang-seorang, kita tengok orang dengar, rupanya line kita lagging. Okey, apa-apa hal pun, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nisa. Walaupun jap saya nak tengok kat skrin jap, ada tak Dr. Nisa balik kat sini? Okey, tak ada. Okey, tak apa. Penerangan yang amat bagus. Saya kira daripada apa yang Dr. Nisa terangkan sebentar tadi, tuan-puan dah dapat satu idea mengenai apa itu platform Event Charge Bookstore, apa yang kita tawarkan dalam platform ini. Okey, dan tadi dalam slide yang last tadi, Dr. Nisa cuba tunjukkan kepada kita semua apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam website kita. Yang mana semuanya user friendly, seperti mana slide yang kedua last ataupun ketiga last tadi menunjukkan website tuan-puan, main website yang tempat user friendly, customer membeli, yang mana kita nak cantik-cantikkan, kita nak orang kata operasikan dia tanpa memerlukan coding, hanya memerlukan back office sahaja. Okey, jadi alhamdulillah kita dah sampai ke satu segmen perkongsian, tak lengkap kiranya sekiranya kita berbincang ataupun kita berkongsi mengenai platform andai tiada kata-kata perkongsian daripada CEO yang juga seperti Dr. Nisa sebut sebentar tadi, founder kepada platform ini. Okay, jadi mungkin Master Shiro nak kongsi lagi sebanyak yang lanjut kepada tuan-puan yang baru saja menyertai kita apa kelebihan platform dan apa kata-kata semangat beliau kepada semua yang menyertai kita pada malam ini. Dengan penuh hormatnya saya mempersilakan Master Shiro. Kejap. Dua saat. Okey, tak apa. Okey, saya nampak Dr. Nisa dah kembali. Tadi. Maaf, ada masalah teknikal sikit tadi. Tak apa, saya perasan juga. Apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nisa. Semua orang saya sudah jelas dengan apa yang Dr. Nisa terangkan, dan alhamdulillah kita semua dapat sesuatu ilmu daripada Dr. Nisa, yang mana beliau juga merupakan penulis, pensyarah yang sudah menerbitkan buku digital dalam platform Event Choice Bookstore. Okay, terima kasih Dr. Nisa, dan kita harap Dr. Nisa dapat lagi bagi perkongsian dalam webinar MSCA selepas pada ini.
Okey, jadi saya persilakan kembali Master Shiro. Terima kasih Dr. Ayu, terima kasih Dr. Nisa, terima kasih Tanya sebab dapat menyampaikan perkongsian dengan baik pada hari ini ya. Itulah antara latihan kepada pro certified advisor kita, merangkap trainer, merangkap duta kita di luar sana. Jadi inilah latihan setiap minggu. Jadi kita tunggu siapa volunteer minggu depan pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang tuan-tuan, Prof. Dr. Dato, Datin, ramai datang hadir benda ni. Saya tengok setiap minggu 30 orang akan ada. 30 orang setiap minggu memang dalam kita punya kelas. Alhamdulillah saya tengok wajah-wajah yang kekal ada. Dr. Ariza ada, Kak Raihan, Tuan Zengkai kan, ramai ni. Madia Dr. Wahayu Majid, kita ada Dr. Mumtaz, semua hadir malam ni. Okey, inilah peluang untuk kita sama-sama ulang kaji. Yang paling penting tuan-puan, apa saja meniaga kat luar ni semua bagus. Bagus, semua meniaga bagus. Kan? Cuma kalau meniaga tapi kalau kata kita tidak kompeten ataupun tidak sebenarnya pun tidak cekap, kita tidak cekap, kita walaupun perniagaan tu hebat, company tu MNC punya company, multinational punya company pun, tapi kalau kata kita tidak cekap, organisasi kita bagus, jabatan kita bagus, tapi kalau kata kita tidak cekap, tak guna. Kan? Jadi macam mana kita nak kompeten? Macam mana kita nak pastikan kita ni cekap? Kita kena masuk latihan lah. Dan latihan yang amazing. Buat macam ni. At least setiap minggu kita masuk. Masuk setiap minggu sekali. Tak lama pun, sejam 30 minit saja. Nak lagi cekap, volunteer pada Dr. Ayu, TJ Padu hantar nama minggu depan untuk tuan-puan untuk buat pembentangan pula. Dari situ cara kita berlatih. Saya ucapkan selamat datang pada pertama kali pada malam ni. Saya tengok tadi ada yang pertama kali yang Puan Azura jemput. Saya tengok tadi ada saya tengok dekat bahagian ruangan komen. Tanya, hujan baru turun tu saya minta dosa saya tutup tingkap sekejap sebab saya buka tingkap panas ya. Ya tuan-puan, hari ni apa yang kita nak share? Kita share tadi, tuan-tuan bisa share tadi adalah perjalanan macam mana perniagaan ni, satu perniagaan yang dulu orang tak apa nak percaya pun. Boleh ke nak jual buku elektronik ni, buku e-book? Alhamdulillah tuan-puan, ia ni dah diterima. Dah banyak diterima. Dan pada 18 Februari, Ahad akan datang ni, kita akan buat pelancaran buku fizikal secara besar. Dr. Ainun Mokhtar daripada e-book, beliau dah beralih kepada buku fizikal yang akan jemput 100 orang datang. So mana-mana yang saya rasa ada tempat lagi kot. Ada tempat lagi siapa nak datang. Saya rasa dalam 20 seat lagi ada rasanya. Jika tuan-puan, saya mewakili Dr. Ainun, jemput anda datang. Kita high tea bersama Dr. Ainun. Dr. Ainun akan cerita macam mana masalah gout, penyakit ya. So tuan-puan, gout ni penyakit orang kaya. Saya baca buku Dr. Ainun tu, tuan-puan kena baca lah nanti kan. Kena beli, kena baca lah. Dalam tu Dr. Ainun cerita gout ni adalah sakit orang kaya. Zaman dulu dia sakit orang kaya. Sebab orang kaya dia makan benda-benda yang makanan-makanan yang ada ikan, udang, sotong ni kan. Jadi dia penyakit orang kaya. Tu saya baca lah. Tu dia punya teaser dia. Nak tahu lebih lanjut, you kena beli buku tu. Okey, ada English dan juga Melayu. Ada dua version. Kita hantar cetak. Asalnya daripada e-book. Jadi tuan-puan, Dr. Ainun jemput pada 18 bulan ni datang dengar taklimat Dr. Ainun dan juga tengok pelancaran buku Dr. Ainun 100 pack Dr. Ainun open untuk buat kenduri, belanja kawan-kawan makan. Itu kalau tak datang juga setih tu kan. Datanglah 18 bulan Dr. Ainun open kenduri, macam kenduri kahwin ni. Dekat mana? Bukan dekat salang-salang tempat tuan-puan. Dekat tempat kita punya convention award night hari tu. Kelab Golf Seri Selangor. Tak buat kat kelab golf, bukannya dekat restoran-restoran biasa kan. Dekat kelab golf, saya cakap dekat ini kita mesti buat tempat yang selesa untuk kawan-kawan kita datang semua. And then this is a good venue. Kawan-kawan you pun datang. Dan saya rasa ada lagi 20 seat kot. Pagi tadi saya check untuk Tayu dengan TJ Padu. Mereka tengok ada lebih kurang dalam 30 seat. Saya tak tahu lah. Mungkin dah sampai petang tadi ada orang isi Google Form lagi. Jadi tuan-tuan kalau you all berminat datang. Tak kena bayar apa. Tu janji saya. Kalau tiba-tiba ada orang minta tiket ke apa, beritahu saya. Ni Dr. Ainun, saya mewakili Dr. Ainun. Okay, mewakili Dr. Ainun, you all datang tuan-tuan. Tak ada pasangan nak beli buku Dr. Ainun, tak ada. Kau nak beli, tak nak beli, tak ada. Yang penting you datang untuk meraihkan. Pertama. Kedua, you tengok, jadikan dia sebagai motivasi. Motivasi, macam mana Dr. Ainun beli ni kan? Tanya dia sendiri. Waktu terima tanya dia, nak minta autograf, tanya dia. Macam mana beliau bermula dengan e-book. Yang ini bertukar bentuk buku fizikal. Yang paling best tuan-puan, pada bulan Mac kita ada seorang lagi. Kita ada seorang lagi. Itu
Poster belum keluar lagi. Itu Puan Raihan kita. Puan Raihan kita, Kak Raihan kita. Kak Raihan akan lancarkan buku fizikal beliau pula. Okey. Di Hotel Olimpik Kuala Lumpur. Maknanya bulan 2 ni Dr. Ainul, bulan 3 Kak Raihan pula. Kak Raihan akan lancarkan buku beliau pada berapa bulan Kak Raihan? 9 Mac. Betul ke? Betul Kak Raihan? 9 Mac ke? Betul. Betul. Betul Betul 9 Mac. 9 Mac. Secara eksklusif saya buat pengumuman malam ni. Poster belum keluar lagi ya. So siapa nak datang kena PM DJ Padu. Okey. Tu pun ada makan. Kak Rehan pun buat kenduri juga tuan-puan. Sekarang ni penerbit MAZA ni setelah 2 tahun 3 tahun bersama kita, mereka buat kenduri tuan-puan. Belanja kawan-kawan makan kan. Okey, siapa nanti Kak Rehan akan wawarkan, kita akan wawarkan nanti. Ya tuan-puan, aktiviti kita penuh. Jadi bersama MAZA ni, you all bukan saja menulis, you all bukan saja menjual buku, bukan tuan-puan. Pra puasa, betul Dr. Hani. Pra puasa tu sudah last. Ini kita akan masuk bulan puasa. Bulan puasa aktiviti kita macam-macam kita susun. Jadi tadi saya nak share, ni nak signifikan ni. Saya nak tuan-puan stres. Oh tadi Dr. Nisa dah cerita pasal bookstore, website opening ni semua pening ni. Kita asal santai. Kita nak menjaga, kita nak mula kena relax. Kan? Tadi petang saya main-main, saya tengok ni. Saya tengok harga tiket. Kalian tahu nak pergi mana? Pergi Dubai. Saya tengok harga tiket pergi Dubai. Saya tengok harga hotel untuk kita main convention dekat Dubai. Kan? Bulan 11. Macam kelakar, macam lucu kan. Saya cerita dekat wife saya tadi pun saya cakap kat Malika. Malika cakap ibu nak pergi Dubai dah. Macam kelakar macam tak logik. Betul tak logik, kita kena buat. Jadi tuan-puan, saya nak buat convention dan malam anugerah di Dubai. Macam lucu kan? So itu kita ni target. Kalau tak berjaya, tak capai, tak apalah. Bukan rezeki kita. At least kita ada target yang lebih hebat untuk tahun ni. Kan? Jadi kita plan bulan 11 kot. Bulan 11 saya nak buat convention ketiga kita. Convention kedua lah. Itu convention pertama. Convention ketiga, malam anugerah ke berapa? Keempat, kelima. Tak silap saya. Okay? Kita nak buat kat Dubai. Jadi tuan-puan, you kalau jadi dalam komuniti kita, make sure you buat duit. You make sure you kena keluarkan buku. Keluarkan e-book you. Pastikan you belajar dengan saya, belajar dengan tim kita untuk jual e-book. Saya tengok harga tiket dah. Harga tiket seorang pergi balik lebih kurang dalam 3,000. So buatlah 3,000. Kalau satu hari boleh jual dalam 10,000, kira satu e-book tu berapa persen dapat. Saya akan lukis kejap lagi. Start target dari sekarang. Mana-mana Steve Advisor, mana-mana usahawan kita, peneliti kita yang masih pening kepala ni, belajar dalam tu tak sempat, malu tanya soalan apa semua, ambillah sesi coaching dengan saya. Saya letak harga dah kat luar tu. Biasa RM1,500 tengok kat Rehan tu. Tapi saya letak poster dah. Saya letak poster RM384, RM80 dia saya letak. Kan? So you duduk 2 jam dengan saya. Saya tunjuk satu. Yang orang jumpa saya personal lah, saya tunjuk. Betul tak? Itu satu. Macam you nak buat sale? Macam you nak buat RM2,000, RM3,000 sebulan untuk you punya first e-book? Saya jumpa saya lah. Tapi kenapa saya letak ujrah kat situ? Saya letak ujrah kat situ 300 lebih tu. Sebab masa saya. Dan saya nak ajar tuan-puan. Esok you jadi Dr. Nisa kita. Semua professional certified advisor kan? Saya nak guide tuan-puan. You jadi macam saya nanti. Tiba masa tuan-puan, you akan letak charge kat orang. Orang nak jumpa you. Nak jumpa Dr. Nisa lepas ni. You kena letak. 2 jam jumpa Dr. Nisa kena bayar RM400. Baru you ada nilai tuan-puan. You akan cerita konsep ibu. You bukannya cerita pasal website macam malam ni. Tak. You akan cerita bookstore tu macam mana. Website you macam mana. You punya cover macam mana. Ini pun orang kena bayar tuan-puan. So, ini Dr. Ayu tunjuk ni. Tanya kepada Dr. Nur Syamlina. Dr. Syam kita. Di Kota Baru, Kelantan. Dapat 2 star rating. 2 star maksudnya tuan-puan, ibu beliau terjual lebih daripada 100,000. Kalau 1 star, bulan ni 1 star, kalau bulan dalam masa 30 hari, anda berjaya jual 50 buku anda. Ibu anda terjual 50, anda akan dapat 1 star. Maksudnya ibu tu diletakkan 1 star punya rate. Mana bila cerita ke orang tu ibu you, apa you dia kelebihan ibu? Ibu aku 1 star lah. Ada star kat situ. Mana kalau 2 star, maksudnya dah lebih daripada 100 lah. Dah jejak 100. Sebab tu Dr. Syam dapat 126 naskah ibu terjual pada bulan 1. Dr. Syam jual kat siapa beliau buat perkongsian tentang nutrition. Bila dia buat talk tentang nutrition, beliau pensyarah. Jadi dia ambil peluang kat situ. Jadi tuan, kalau depan saya ni profesor, doktor, you pensyarah, sayang sangat kalau you tak buat perniagaan. Sayang sangat-sangat. Pertama, you boleh bantu student dapat bahan bacaan dengan harga lebih murah daripada you push mereka beli fizikal. You dapat bantu mereka tau. Kan? Kedua,
You dapat buat income dengan cara you keluarkan apa daripada you punya kepakaran. Maksudnya bukan saya nak against perniagaan-perniagaan berbentuk yang lain, produk-produk lain. Tidak. Tapi kalau kita lecturer, kita ahli akademik, apa yang kita ada tuan-puan? Kekuatan kita daripada apa minda kita. Orang akan melihat apa yang tuan-puan jual. Sebab tu yang tuan-puan kat luar sana banyak yang scam kan. Buat pelaburan-pelaburan ya, buat pelaburan. Bila buat pelaburan, kebanyakan dia letak, sorry ya tuan-puan saya minta maaf, letak profesor doktor depan tu. Kan profesor doktor kita sayang sangat. Tuan-puan, you all ada trust di pihak dekat universiti. Tapi sebab dah termasuk pelaburan-pelaburan yang tidak yang tak diiktiraf ni, nama anda terpalit kat situ. Sepatutnya tuan-puan, you kena buat perniagaan berbentuk akademik macam ni. Tuan-puan, you jangan letakkan you punya makam tu. Sebab tu tuan-puan tengok yang hadir setiap minggu kita punya webinar, bukan sebarang-sebarang orang. Perniagaan tak semua orang boleh buat. Perniagaan e-book ni tak semua orang boleh buat. Kalau kita tengok setiap perniagaan tu dia ada dia punya market segment dia kan, dia ada segmen dia. So market segment untuk e-book ni tak semua orang boleh buat. Kan? Maksudnya tuan-puan, you adalah orang yang perlu berada dalam industri ini. Industri lain biar orang lain buat. Kan? Nak jual macam saya dulu saya ejen penapis saya nak jual penapis saya, biar orang lain buat. Biar orang lain yang buat. Mereka ada bahagian yang mereka punya kepakaran. Main tuan-puan, kalau kita tengok, takkan semua orang dalam dunia ni nak jadi lecturer. Takkan semua orang dalam dunia nak jual nasi lemak. Takkan semua orang dalam dunia ni nak berniaga. Mesti ada orang nak kerja makan gaji juga. Maksud saya kat situ lah. Maksudnya, di dalam perniagaan ibu, tuan-puan, you lah yang kena pegang. Tuan-puan, you ahli akademik, prof, doktor, pensyarah, you lah kena duduk dalam perniagaan ni. Takkan nak bajak makcik jual nasi lemak duduk dalam perniagaan ni. Boleh mereka duduk. Kat Kelantan saya turun. Saya jumpa macam-macam orang yang jadi penjaga ibu kita. Mereka tulis sibuk. Tetapi agak burden kepada mereka. Mereka rasa macam beban nak tulis. Sebab bukan mereka punya bidang. Tapi saya lembutkan, saya permudahkan. Saya kata, Kak, tulislah ibu tentang resepi nasi lemak. Nampak? Saya permudahkan ke arah tu. Tapi sian kat mereka sebab ini bukan bidang mereka. Maknanya biarkan mereka, kita bantu ibu ni sebagai marketing tools, alat untuk memasarkan dia punya kepakaran nasi lemak. Maknanya saya tulis kat situ. Saya gunakan ibu ni untuk bantu mereka untuk wujudkan trust pada nasi lemak dia. Maknanya mereka pun menulis resepi, menulis tip-tip nasi lemak yang sedap, sambal yang sedap. Kan? Jadi saya bantu kat situ. Maknanya tuan-puan, you all yang mana pensyarah, doktor, prof ni sayang sangat. Ini adalah industri you all tuan-puan. Maknanya saya punya pun tangan agak keras sikit kan, saya tuju ke arah ni. Sebab saya baru tengok semalam dekat TikTok. Sedih. Kan Profesor Madya doktor kan. Nama terpalit orang viralkan sebab dia terlibat dengan skim cepat kaya. Sian tau. Saya tengok alamak. Saya tak sebut lagi misi mana. Tapi misi awam. Jadi tuan-puan, kawan saya pula tu. Kan? Lebih tua dari kita lah. Tapi kawan kita. Jadi saya sedih. Saya kata kenapa Prof tidak berada dalam bisnes ibu kita. You nak pincin dah lagi setahun ni. Gunakan segala you punya kepakaran, duduk dalam perniagaan yang orang akan hormat you. Orang, kalau paling kuat pun orang viral kita dekat ibu ni kan. Kat Rehan orang nak viral apa? Buat ajak aku tulis ibu tak laku pun. Itu je orang akan viral. Kan? Orang tak boleh kecam kita banyak. Sebab, kau join kita untuk tulis cerita pasal website ni kan? Kau beli website kita, kau dapat website. Domain nama kau. Dalam kali 3,000 buku. Salah kau lah kau tak promote jual. Kita tak janjikan langit, bulan, bintang, pelaburan, tak. Jadi tuan-puan, kita tidak ada apa-apa risiko yang akan jatuhkan martabat kita. Jatuhkan image kita. Saya malam ni saya nak sampaikan, tuan-puan, you adalah insan-insan yang terpilih yang untuk menyampaikan education. Siapa belum tengok YouTube saya? Hari ni YouTube channel saya agak keras saya punya perkongsian. Saya kongsi tentang, maaf saya kongsi tentang gigolo yang dianggap idola oleh anak muda dan juga orang Malaysia. Kan ambil gambar selfie kan mamat tu tengah dalam bercara mahkamah ni. Video lucah dijual tengah viral ni, kena tangkap, kena gari. Orang mengagungkan dia, pergi Kuantan, orang selfie dengan dia semua tuan-puan. Hari ni boleh siapa nak tengok YouTube saya tengok. Saya terangkan dalam YouTube saya. Saya kena sampai kepada orang. Kenapa tuan-puan? Kita adalah ejen dakwah. Kita adalah ejen yang kena sampai educate manusia tuan-puan. Educate orang kat luar. Lepas tu ini saya punya YouTube agak keras. Saya cerita gigolo dianggap idola. Sekarang ni
Kan dulu kalau kata kalau tersebar viral muka kita yang benda tak senonoh, lari masuk gua kita tu Nisa, tu Nisa. Zaman 2000 dulu, kalau ada muka kita viral lah kan, lari masuk gua. Hari ni mereka dengan tak malu dia tunjuk. Dia tahu kenapa signifikan saya kongsi malam ni. Signifikan ceritanya adalah kita adalah ejen dakwah untuk sampaikan education kepada orang dengan cara menulis. Jadi sayangnya ketika depan kita ahli akademik terlibat dengan skim-skim pelaburan yang tidak diiktiraf. Ini sangat bahaya. Ini sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Jadi saya tawarkan malam ni. Saya menjemput Dr. Prof. kan? Come bersama Eventure Ibu Store. Kita dah bertapak di Malaysia sebagai pusat pengasasnya. Muka saya kat sini, nombor telefon saya tidak tukar dah 15 tahun nombor handphone saya tak tukar. Saya punya Facebook Hasrul Roslan tidak pernah tutup lebih daripada 10 tahun. Saya punya YouTube channel dah bertahun-tahun. Saya tidak pernah lari pun tuan-tuan. So muka saya ada kat sini. Kita punya booster pun daripada soft launching pada 2017 sehingga sekarang maksudnya dah masuk ke 7 tahun, nak masuk tahun 8 tahun. Kita maintain, sustain dan kita tanpa gagal every 2 weeks kita bayar insentif withdrawal tuan-tuan. Tak pernah sangkut. Maksudnya kalau ada kita punya usahawan penulis kita request untuk keluarkan duit, 2 minggu sekali kita akan buat pembayaran, betul? Ini kena belajar nantilah. Si advisor boleh lupa tu, kena ingat balik. Bukan otak. 2 minggu sekali you request, kita akan buat withdrawal. Kita bank in terus dalam bank tuan-tuan. Tak pernah sangkut sampai hari ini. Tuan-tuan, you nak join satu-satu peniaga, you kena tengok dia punya payout. Payout dia. Bila payout dia, maksudnya insentif yang dikeluarkan kepada usahawan, kepada ejen, kepada reseller. Kita keluarkan tuan-puan lebih kurang 90% kepada you all balik. Kita hanya ambil 10% saja yang saya akan lukis sekejap lagi dalam masa lebih kurang dalam 15 minit. Kita keluarkan 90%. Itu yang pertama. Kedua, you kena tengok overpaid berlaku ke tak. Ini ciri-ciri you nak kenal perniagaan berbentuk affiliate marketing. So kat sini tuan-puan, kita tidak ada overpaid. Overpaid maksudnya, you tengok company dah 8 tahun. Kita run this platform. Tidak berlaku overpaid. Kalau overpaid berlaku, tuan-tuan tengok, saya dan pihak company akan bermain dengan marketing plan. Kita akan tukar marketing plan. Kita akan tukar ni, kita akan buat pairing pula 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Kita tak buat tuan-tuan. Kita memang direct affiliate saja. Tadi siapa Saya dengar nama Puan apa ni Sariza ke apa saya? Safiza Puan Safiza dijemput oleh Puan Azura dia. Maksudnya kalau Puan Azura ada platform, dia ajak Puan Safisa, Puan Safisa join. Maksudnya apa saya Puan Safisa tulis ibu dapat jual, Puan Azura dapat persen kat situ saja. Maknanya tidak ada berlaku mana-mana lagi ada pairing lah pukul 4 petang kan jadi ada 2 pairing, 2 kaki, 3 kaki, 5 kaki. Tak ada. Bila tak ada tuan-puan, you jangan takut. Overpaid tidak akan berlaku. Overpaid ni dia punya ciri-ciri akan berlaku apabila company bayar terlebih dan dia tak boleh bayar dan akan datang. Bila tak boleh bayar akan datang, apa company akan jadi? Company akan start untuk Ponzi scheme. Dia akan pusing duit orang bawah. Dan dia akan start untuk headhunter. Maksudnya dia akan start untuk rekrutmen setiap hari. Tuan-puan tengok tak? Ada tak hari-hari saya sebagai CEO dan juga founder marah Kak Rehan, marah Dr. Nisa, marah Tuan Zekai, marah Tuan Hadis. Kenapa tak bawa orang? Mana prospect list bagi saya? 10 orang call hari ni. Tak ada Saya tak buat benda-benda tu. Sebab kita MAZA memang menyediakan platform jual buku. You dapat that website, kita jual website tu kat you all. Tuan-puan, you dapat domain, you jual e-book. Jadi kenapa saya nak paksa you all untuk pergi headhunter? Maksudnya, kita hanya buka peluang jika you ada kawan nak platform macam kita cerita macam ni. Kalau mereka tak nak, tak apa. Kalau Puan Azura, malam ni Puan Azura saya tengok dia jemput tadi kan, jemput Puan Safiza, katakan Puan Azura ada booster macam kita malam ni. Tiba Puan Safiza kata, saya tak minat lah ada booster ni. Tak apa, jangan kecewa Puan Azura. Sebab you ada kedai buku dah. Teruskan jual buku, teruskan tulis buku, teruskan upload buku, teruskan publish buku, terus belajar buat bengkel e-book, terus belajar dengan semua tim kita ni. Maksudnya kita tidak tertakluk kepada pendapatan headhunter. Jadi apabila, ya betul.
Kan? Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Razia. Dr. Razia baru graduate minggu lepas. Alhamdulillah. Ini yang kita nak dengar. Maksud ini kalau orang tak nak pun tak apa. Kita ada kedai buku. Okey, you bayangkan sekarang ni tuan-puan, saya pindah nama kedai buku Syarikat Muda Osman lah kan. SMO. Walaupun Syarikat Muda Osman tak bagi apa-apa advertisementnya apa duit malam ni, tapi kita guna nama dia lah kan. Syarikat Muda Osman. Katakan Dr. Nisa ada Syarikat Muda Osman. You ada satu franchise, you ada kedai di cawangan dia. Kan? Dr. Nisa jual lah buku itu. Buku saya, buku Tuan Hadis, buku Kak Rehan kan. Jual. Dapat persen kat situ. Jadi pun saya datang. Dr. Nisa, saya ingin nak jadi franchisee macam you. Nak ada kedai Syarikat Muda Osman ni juga. Masih you nak buka cawangan mana? Saya nak buka kat area Lembah Kelang. Dekat Kota Damansara. Boleh? Saya boleh kenalkan Masih dengan franchisor, dengan founder. Kenapa Dr. Nisa nak kenalkan saya dengan founder? Sebab kemungkinan founder akan bagi persen pada Dr. Nisa. Sebab Dr. Nisa berjaya bawa seorang lagi orang yang nak buka kedai Syarikat Muda Osman. Tapi bila saya jumpa founder, lepas tu saya tak berminat untuk buka. Dr. Nisa rugi tak? Saya tak rugi pun sebab dia ada kedai. Dia teruskan aktiviti dia jual buku hari-hari. Tapi tiba-tiba saya nak, adalah perjanjian lain pula founder kata kepada Dr. Nisa, sebab you dah bawa Masyiro ni nak buka kat Lembah Kelang kat Mid Valley pula kedai nak buka tu, hari-hari kalau ada jualan you dapat 10%. Nampak? Itu perjanjian lain. Inilah konsep kita buat. Tapi kita dah bentuk kedai e-book online platform. So clear kan? Kalau dah clear ni baru kita semangat sikit. Tapi kalau kita buat headhunter, hari-hari tuan-puan saya akan push tuan-puan. Dr. Nisa, kenapa tak ada 5 orang ni? Kenapa tak closing? Kenapa tak upgrade? Kenapa tak beli package? Saya tak buat benda tu. Tuan-puan, you masuk kelas, saya tak suruh buat benda tu pun. Cakap ajak kawan-kawan share. Itu saja. Ajak mereka masuk bengkel menulis e-book. Lagi banyak e-book, lagi best kita. Sebab dulu kita bermula dengan zero e-book. Dalam platform kita tak ada e-book. Hari ini kita ada lebih 3,700 e-book. Alhamdulillah. Tadi saya tengok Dr. Anida rasa baru keluar, baru publish. Betul-betul ramai-ramai tak tengok kat Telegram. Dr. boleh share kat Telegram tak? Saya rasa hari ini ada 2 ke 3 e-book baru publish tadi. Hari-hari ada e-book baru publish. Hari jadi kita ingatkan pula, robot kita ingatkan pula, selamat happy birthday Kak Rehan apa semua. Kita ramai-ramai beli. Walaupun dah 10 kali saya beli e-book tu, saya beli lagi tuan-tuan. Setiap kali hari jadi pagi-pagi tu, robot tu tak ingatkan saya, happy birthday. Dia keluar auto tau. Auto kat situ. Bukan saya buat tau, tu robot yang buat. Dia keluar auto. Kan, happy birthday Dr. Hairul Nisa. Kan? Saya pun akan beli e-book tu. Kadang-kadang saya terlepas lah. Saya akan beli. Walaupun dah 10 kali beli pun saya beli juga. Tanda support. Ni e-book yang baru keluar tadi. Dr. Anida rasanya. Dr. Anida Sarudin. Okay? Dia bergabung kawan-kawan dia semua. Nampak? Dah keluar e-book dia. Peribahasa dalam masyarakat. Pepatah. Nampak? Tuan-puan, ini antara usaha kita. So dah clear dah. Kita bukan headhunter. Kalau headhunter tuan-puan, dianya bahaya. Sebab apa? Once company dah pay out banyak kepada orang atas, and then orang di dalam perniagaan tu, ekosistem dia, mereka tidak dapat cari orang yang baru. Bila tak dapat cari orang yang baru, company dah bayar duit lebih kepada semua orang-orang yang atas ni. Bahayanya, lepas tu mereka akan push kita untuk cari orang bawah. Cari orang bawah. Dia akan roll duit tu. Dan akhirnya dia akan jadi Ponzi scheme, ataupun lagi bahaya dia akan jadi scheme pyramid. Tuan-puan, saya dah bermain dengan benda-benda ni lama dah dulu. Jadi saya nak pastikan platform MBZA terhindar 100% daripada perkara ni. Jadi kita nak buat benda happy je kan? Saya bersalin tentera, saya nak happy je hidup saya sekarang ni. Okay, tuan-puan. Now saya nak melukis sedikit supaya kita tengok sikit sebelum saya habis saya punya perkongsian. Okay, saya tutup saya punya background. Okay, senang saja. Ini saya nak bagi tuan-puan. Okay, simpan advisor semua. Ingat apa bekas cara saya bercerita ni ya. Ini cara saya bercerita. So you all boleh tiru cara ni bila kita nak kongsi dengan kawan kat luar. Tuan-puan, ini saya nak bagi anda yang first time hadir pada malam ni 2 option. Satu option, you tak payah keluar modal apa pun. Tak payah keluar modal apa pun. Okay? Tapi you minat nak tulis e-book. You ada impian, kan? Puan Safisa dia ada impian nak nulis e-book, kan? Join saja. Okay? Tapi tak nak keluar modal. Tak apalah, takut tak nak keluar modal. Boleh. Maksudnya free kat sini. Free member. E-book you, tuan-puan, okay, e-book you tulis siap-siap, bagi siap, belajar masuk bengkel. Dan masuk bengkel kena bayar lah. Masuk bengkel, tengoklah kalau kata HQ buat, kalau Dr. Mumtaz buat, kalau SS buat, Dr. Ayu buat, harganya sekitar 80, sekitar 70, you kena korban lah buat mereka buat kelas, kan? Okay, free. Apabila e-book you siap, you tumpang kedai buku Dr. Nisa contoh. Dr. Nisa ada kedai buku. Tuan Hadis ada kedai buku. Kami semua ada kedai buku sendiri tau, jangan main-main. Okay, you tumpang kedai buku mereka. Kalau you tumpang kedai buku mereka, tuan-puan, you akan dapat 25%
daripada jualan tu. Okey, katakan ni banyak 25% tau. Kalau you pergi buku fizikal, publisher tak bayar banyak ni. Okey, baru ni saya jumpa satu sahabat, dia dia tulis ni, dia cikgu, okey, nama saya tak sebut. Dia guru, dia mengadu kat saya, dia guru, dia tulis buku untuk pelajar. Oh, punya cikgu-cikgu, tolong share kat orang komen kalau cikgu-cikgu ngaji malam ni. Betul ke kisah ni? Dan saya cek memang betul lah kan? Ada siapa-siapa cikgu-cikgu hari ni ada pengalaman ni. Dia tulis buku untuk pelajar sekolah. 2 tahun baru dicetak tau. Dia kena peringkat tu lah, peringkat ni. Ya Allah, saya kata, dah lah buku tu terus outdated dah. Kan? Dia kena KPM lah, benda lah. Publisher ni, tapi kalau you pergi publisher besar-besar macam Sasbadi ke, mungkin dia lain sikit lah kot. Tapi saya dapat kawan saya cerita, itu dia tu 2 tahun masih suruh, baru saya dapat ni. So, tak tahulah cikgu-cikgu kalau betul kisah ni, dan saya cek memang betul ke dia dengan publisher macam tu. Okay? So, berapa lama-lama tuan-puan, you tulis buku, you dapat publish, you dapat terus jual. Okay, katakan Puan Safisa tumpang kedai buku Tuan Hadis. Okay? Katakan tumpang kedai aku. Okay? Kau tak ada kedai kan? Kau tumpang aku. So, dapat 25%. Katakan satu buku tu, satu ebook tu harga RM20. Dapat jual 100 ebook bulan tu. So, kali, okay, saya ambil kalkulator. Walaupun saya tahu jawapan, saya tunjuk kalkulator saya live. Saya kira kat tuan-tuan. RM20 kali 100 buku. RM2,000 sale. Darab dengan 25%. Okay. Berapa? 25%. You dapat RM500. Alhamdulillah. Lepas bayar kereta beza. Lepas bayar tol, touch and go dan juga minyak petrol bulan ni. Nampak kan? Alhamdulillah kan? Tulis sekali tapi every month kita target 100 buku. No? Dr. Syamina ni 100 buku kan? Kita kena cerita yang logik dan fakta tuan-tuan. Saya tak cerita pun 10,000 buku tak. Kita kena pergi ke yang fakta, yang logik. Kita tak boleh reka-reka cerita kat sini. Okey, jadi seterusnya RM500 you dapat. Saya bagi pilihan kedua. Pilihan kedua, you ada bermodal. Jadi macam kita lah. Macam kita jadi pengusaha, bookstore sendiri, you dapat domain sendiri apa semua. Jadi kita akan tunjuk package kita, you dapat domain, you dapat apa. Jangan dengar saya orang kena bayar tu lari. Terus keluar daripada Zoom. Janganlah dengar sampai habis. Mungkin ni peluang untuk anda. Kita tak tahu, betul tak? Okey. Jadi kat sini kita bayar anda 75%. Tuan-puan, ini kalau saya tanya budak sekolah pun, anak saya nak masuk D1, dia pun tahu. Nak 25 ke nak 75? Mesti nak 75. Kan? 3 kali ganda dia punya beza. Bukan 2 kali ganda, 3 kali ganda. Kan? So, harga buku sama juga RM20, dijual pun sama juga 100. So, berapa? 2K darab dengan 75%. So, berapa tuan-tuan? RM1,500. You nak 1,500 ke you nak 500? Ini option yang you ada tuan-tuan. Hidup kita mesti ada pilihan. So, saya bagi pilihan lah. Selama ni saya tak cerita pilihan, sekarang saya bagi pilihan. You nak mula dengan free ataupun you nak mula yang bermodal. Kau nak free, kalau Kak Rehan jumpa kawan-kawan kat luar, cerita pasal store kita, diorang tak nak, tapi diorang nak menulis. Kak Rehan jangan reject. Kak Rehan ajak dia pergi sini. Letak kat ibu store Kak Rehan. Kak Rehan ada kedai buku. Tapi ingat kalau letak ibu kau kat kedai buku Kak Rehan, database yang Dr. Nisa cerita tadi tu, database, you tak dapat. You tak dapat database. Ni database dapat kepada Kak Rehan. Maksudnya Kak Rehan dapat nombor telefon, nama dan juga email orang yang beli buku you. Nampak tak? Jadi apa guna database ni? Nampak database ni king tau. Siapa database dia king. Lepas tu scammer pagi-pagi dah bangun lah. Dia guna database kita tu. Dia ambil kat bank lah, dia ambil kat mana lah. Dia call kita jadi LHDN, jadi JNT, jadi apa semua mak nenek dia jadi. Kan? Database tuan-tuan. Kan? Dia kumpul database. Jadi database you tak dapat. Sebab you bukan pemilik kedai buku tersebut. Okey, tapi kalau you keluar modal sedikit, you dapat 75%. Bayangkan, mana pergi hilang 1,000 ni? Kat sini, mana pergi 1,000 tu? 1,000 tu dapat Kak Rehan. Sebab Kak Rehan pemilik kedai buku. Nampak tak tuan-puan? You nak bagi Kak Rehan 1,000 tu ke? Kan? Kalau you nak bagi, you ambil lah yang ni. Yang free. You tak payah keluar modal apa-apa. Kan? Ini pun kalau Kak Rehan bagi 25%. Kalau Kak Rehan cakap tak nak bagi 25% lah. 25% sistem bagi. Company kita dalam sistem, dia akan cut terus 25% kepada penulis. Tetapi ingat, ini kedai buku Kak Rehan. Kak Rehan akan kontrol dia punya panel back office dia tu.
Macam Kak Rehan yang tahu. Kalau Kak Rehan cakap, okey, dia buat agreement internal, in-house punya agreement dengan you. Okey, penulis Kak Rehan bagi 10% je. Boleh. So Kak Rehan dapat apa-apa kat sini? Kak Rehan dapat lagi 25 tolak 10. Tinggal lagi 15. Kak Rehan dapat lagi 15 kat sini. Contoh-contoh. Nampak tak tuan-puan? So tuan-puan, you apa? You nampak tak? Rugi kalau you ambil yang you tumpang kedai orang. Bila you tumpang kedai orang, macam-macam orang boleh buat kita kan? Jadi kalau ekosistem kita bagi 25%. Jadi tuan-puan you nak 500 atau nak 1,500? Ini beza dia. Okey, ini satu. Okey, kedua, apa lagi commission you dapat? Kalau kata you bermodal. Kita padam yang free kalau kata you bermodal, you update you punya bookstore sendiri. Mari ada kedai buku sendiri. You dapat beberapa kelebihan. Kelebihannya you dapat kenalkan kedai buku. You boleh kenalkan perniagaan ni kepada orang. Macam ni lah. Puan Azura jemput Puan Safiza. Dr. Razia jemput kawan 5 orang datang. Nampak? You jemput je. Kalau mereka tak nak ada bookstore ni, tak apa. Kan? 5 orang kawan Dr. Razia boleh tumpang kedai buku Dr. Razia. Dr. Razia boleh dapat 75% dari itu. Dr. Razia boleh bagi mereka 25%, Dr. Razia dapat 50%. Nampak tuan-puan? Okey, apa lagi apa Dr. Razia boleh buat? Kalau kata mereka tak nak langsung pun, tak apa. Dr. Razia tetap akan jual ibu beliau dan ibu orang lain. So, tidak ada isu dekat sini. Nampak Jadi tuan-puan, antara kelebihan lagi, kita dapat kenalkan bookstore ni kepada orang lain. Okey, kepada orang lain. Maksudnya, kita boleh jual platform ni kepada orang lain. So kat sini kalau kata kita jual platform ni kepada orang lain, up to 30% one off company bayar. Okey, biasanya lebih kurang dalam USD 150 bersamaan dengan RM 600. Okeylah dapat one off RM600. Okey, dalam kelas saya akan ceritakan macam mana kiraan-kiraan dia supaya anda lebih lengkap. Malam ni saya cerita dia punya asas saja. Ini you akan dapat kenalkan. Seterusnya, bila you kenalkan, pertama you kenalkan bookstore owner. Okey, pada masa sama, bookstore owner ni adalah penulis. Maksudnya kat sini tuan-puan, Dr. Razia kenalkan 5 orang kawan tadi tu dan mereka ni berminat nak upgrade platform ni. Okey. Apabila mereka berminat, mereka 5 orang tadi ni kawan Dr. Razia ni, mereka akan pakai 2 topi. Satu topi adalah bookstore owner, topi kedai buku. Topi yang kedua, mereka adalah penulis. Dia minat ke tak minat menulis, dia adalah penulis dah. Kalau dia malas nak tulis buku, dia akan jual buku-buku orang lain yang ada dalam kedai buku dia. Ramai yang tak tulis buku pun. Dia tengok dalam tu 3,000 lebih ibu, dia jual ibu orang lain. Nampak? Okay? So, pakai 2 topi dekat sini. Okay, alright. So, bila dah pakai 2 topi, okay, apa saja yang mereka ni jual, Dr. Razia pun akan dapat. Dr. Razia akan dapat. Contoh kalau Dr. Razia kenalkan, okay, A. Okay, A ni adalah penulis dan juga bookstore owner. Okey, apabila A jual ibu penulis lain. Okey, apabila A jual ibu penulis lain, Dr. Razia akan dapat 10%. Ingat A jual ibu orang lain. Dr. Razia dapat 10%. A dia jual ibu dia sendiri ataupun orang lain jual ibu dia, Dr. Razia akan dapat 5%. Sebab apa? Dr. Razia jaga dia sebagai penulis. Buat bengkel, ajar dia sampai ibu dia siap sampai dapat jual kan? So company bagikan persen tu kepada Dr. Razia. Clear Nampak So kat sini hanya direct saja. Untuk bagi lagi jelas, so saya bikin macam ni. Okey. Dr. Razia kat sini. Dr. Razia kat sini. Okey, Dr. Razia kenalkan A. Okey, kenalkan A. A adalah platform owner. Dia adalah kedai buku. Dia adalah toke kedai buku. Dia jual ibu. Dia jual ibu orang lain. Okey, others author. Others author Okey, dia jual ibu orang lain. Dr. Razia akan dapat 10%. Okey, katakan A, dia jual bulan tu 100 ibu. Okey, 100 ibu yang berharga RM10. Okey, berapa? 100 kali 10 kali 10%. Dr. Razia dapat RM100. Dapat RM100. Senang kan? Simple matematik. Okey. A jual ibu penulis lain, Dr. Razia akan dapat
10%. Kalau dia dapat jual 100 buku, satu buku harga RM10, kali dapat RM100. Okey, darab dengan 10%. Okey, ini clear. Okey, kalau kata A jual e-book orang lain. Now, A jual e-book sendiri. A kan penulis buku juga. Dia publish e-book dia dalam bookstore, and then dia jual e-book dia sendiri. Berapa Dr. Razia dapat? Ingat, A adalah penulis buku. Dia juga pemilik kedai buku. Jadi, kalau dia sebagai penulis, Dr. Razia layak dapat 5%. Dan dia jual daripada kedai buku dia. Dr. Razia layak dapat 10%. Jadi kat sini total dia adalah 15%. 10 campur 5. Maksud Dr. Razia jagalah kawan dia 5 orang ni kan. Kau jual lah ibu kau sendiri. Macam mana jual, aku ajar kau buat poster. Okey, kita sama-sama promote. Jadi kalau ada orang beli e-book A melalui kedai buku A, okey, Dr. Razia akan dapat 10 campur 5, 15%. Okey. Katakan A dapat jual 100 buku sebulan. Buku dia sendiri melalui website dia. Okey, tadi Dr. Nisa tunjuk dah payment gateway, bayar pakai FPX, credit card, PayPal, dekat Singapura guna Stripe. So you want tidur tuan-tuan, tak perlu nak pening-pening kepala nak hantar PDF, nak hantar password, tak payah. Semua dia akan buat sendiri. Okey, so 100 darab dengan RM RM10 darab dengan 15%. So berapa? 100 darab dengan RM10 darab dengan 15%. Dapat lagi RM150. Okey, dapat RM150. Dapat kat siapa? Dapat kat Dr. Razia. Ni income Dr. Razia income Dr. Razia ni. Bukan income penulis ni, bukan income A tau. Ni income Dr. Razia. Nak cerita ni kelebihan bila you kenalkan kawan-kawan dalam platform ni. Jadi, apa you just copycat duplicate apa yang saya cerita ni. Okey. Pada masa yang sama juga, orang lain. Ingat ibu kawan-kawan Dr. Razia 5 orang tadi tu, dia akan berada dalam semua kedai buku orang lain. Kita bukan buat multi-level company tau. Kita affiliate, maksudnya orang-orang ni semua, Tuan Hadis, Kak Raihan, Dr. Nisa, mereka ni bukan duduk bawah kumpulan Dr. Razia. Mereka tak kenal pun. Mereka tak kenal pun Dr. Razia ni. Tapi ingat, ibu A yang Dr. Razia kenalkan ada dalam kedai buku Tuan Hadis, Kak Raihan, Dr. Nisa, Dr. Adi, Dr. Ariza, Dr. Rohayu, Kak Aminah, orang semua orang ni. Ramai ni. Ibu you all ada dalam kedai buku dia orang. Sebab tu kena datang kita punya program, kenalkan diri, buat kawan. Lah kawan ni akan promote buku, kan? Tapi kalau kita tak nak join ni, ini orang semua kenal Dr. Nisa dah. Kalau Dr. Nisa dah join program, nampak, ini Dr. Nisa. Tapi kalau kita sombong tak nak join program MAZM, macam mana orang nak kenal, kan? Okay, so bayangkan A ni, Dr. Razia kenalkan. Ibu A ni ada dalam semua kedai orang ni. A ni pula rajin lah masuk kita punya bengkel semua. Semua orang ni tolong jual buku A. Semua orang tolong jual buku A. Dr. Razia dapat berapa tuan-puan? Dr. Razia dapat 5% tadi. You nampak tak? Ini dia punya specialnya kita memang terpintar. Tuan-puan, saya jumpa seorang programmer. Dia dengar saya cerita begini, dia termenung. Dia kata, Malaysia, gila lah robot you ni. Dia boleh detect orang lain punya ni. Buku orang lain ni, dia boleh detect, ini dapat duit. Dia ni dapat duit, ini dapat duit. Padahal diorang ni semua bukan duduk bawah Dr. Razia. Tak. Kita bukan multi-level company. Kita bukan MLM. Bukan. Tapi robot kita boleh detect semua ni, bayar 5% kat Dr. Razia. You bayangkan tuan-tuan. Hebat tak hebat robot kita? Kan? Jadi, kat sini Dr. Razia dapat 5%. Bayangkan, kalau setiap bulan, ibu A terjual 100 juga. 100 darab RM10 darab 5%. 100 darab RM5 darab 5%. Dapat apa? 100 darab 100 darab RM10 darab 5%. Dapat lagi RM50. Doktor dapat? Dr. Razia dapat. Ni saya cerita income Dr. Razia kan. Income penulis dah confirm dapat dah. Dia dah confirm dapat. Dia dah confirm dapat banyak dah. Okey, Dr. Razia dapat lagi RM50. Ni banyak RM50 ni. Kan? So you bayangkan tuan-tuan. Ini A seorang. Tadi saya cerita Dr. Razia ni, saya tu waktu Dr. Razia kata bawa kawan 5 orang kan. Katakan rezeki lah. 5-5 ni tergerak nak upgrade. Maknanya Dr. Razia ada B, ada C, ada D,
ada E. Dr. Razia, you make sure you jaga mereka ada ilmu. Bagi ilmu, ajak masuk kelas. Jangan terdetuk ilmu. Bagi diorang betul-betul ilmu. Supaya mereka jadi hebat macam Dr. Razia juga. Kan? So bayangkan, kalau yang ni 100, 100, 200 setengah, 300. Untuk A saja, Dr. Razia boleh dapat 300. Kalau kata ada 5 orang, 1,500. Siapa nak bagi 1,500? Ya, depan saya doktor, profesor semua banyak gaji. Tapi siapa nak bagi 1,500 duit tambahan tu tak? Kan? Yang penting you jaga semua. You jaga mereka ni semua. Nampak tak bukan MLM Kalau MLM dia boleh, ramai-ramai lagi tak? Ya, you direct je. You direct je. Maknanya you affiliate saja. Affiliate. Orang lain boleh tolong jual. Simple kan kita punya business? Jadi, macam mana pula penulis dapat? Tadi Dr. Raja, saya tengok doktor dah share kat situ tadi. Alhamdulillah dah bantu saya share kat situ. Okey, sampai ambil gambar Kak, ambil gambar Ini cara nak bercerita yang mudah supaya orang faham kat luar. Okey, sebagai penulis you dapat 25%. Ini penulis. Okey. Kalau ibu you dijual oleh bookstore lain, orang lain tolong jual ibu you dapat 25%. Okey. You yang jual, kalau you bookstore owner yang jual, you dapat 50%. Kenapa bookstore dapat lebih? Sebab you akan tolong promote buku-buku orang. You kena buat live, you kena buat video, you kena buat talk show kan? You kena buat poster, dapat 50%. Tapi kalau you jual you punya ibu sendiri, melalui kedai buku you sendiri, you dapat 75%. Clear Clear kat situ. Maksudnya tuan, bayangkan bookstore-bookstore lain tu semua, jual ibu you. You dapat 25%. At least banyak juga kan? Kalau you bookstore, you tolong jual ibu orang, you dapat 50% kat situ. Okey. Di mana lagi lebih lagi 25% tu? Tadi itulah. 5% dapat kepada author introducer tadi tu. 10% dapat kepada direct affiliate tadi tu. Okey. Mana pergi lagi? 10%. 10% company ambil untuk kita punya charges. Itu saja. Nampak ingat saya cakap tadi, you nak tengok kekuatan company, berapa dia bagi dia punya payout. Okey, berapa adilnya MAZ. Kita bagi you payout up to 90%. Tuan-puan, ini kerja gila. Orang lain tak buat benda ni. Kita buat. Kita bagi you all happy. Penulis dapat 25, bookstore dapat 50, introducer dapat 5, dapat 10. Kalau you jual sendiri dari bookstore, you dapat 75. Company hanya ambil 10% daripada setiap apa saja yang dijual. Okey, faham Itu perkongsian tentang kita punya insentif. Terima kasih Tuan Hadi, terima kasih Alhamdulillah. Ini kita punya rezeki sama-sama. Okey, sebelum saya habis, boleh Dr. Ayu tunjukkan harga package untuk saya penutup hari ini. Okey, boleh clear Alhamdulillah. Ini seronok saya dapat cerita satu-satu bagi kita dapat faham. Bais ni adalah hari untuk kita training juga. Okey, ini adalah kita punya package dari 2 je, tak banyak pun. Okey. Okey, harga dia adalah asalnya adalah 1,000 USD, maknanya lebih kurang dalam RM4,000. Tapi hari ini tuan-tuan kita ada 2. Satu ya international program, yang kedua adalah VIP program, franchise program. Okey, harganya serendah RM1,600. Ini yang international. Okey, kita bagi 2 pilihan lah. Kadang-kadang orang dia tak ada modal banyak kan. So kita bagi satu pilihan yang memang affordable. Maksudnya masih berkemampuan. Okey, dengan semua sistem yang you dapat tadi apa semua tu, dengan you budget teknikal lah semua tu, you dapat this package. So kalau kata you ambil international IIP, upload e-book tu limit 50 buku pada satu-satu masa. Maksudnya kota je 50. Maknanya kalau ada buku ke 51, you kena keluarkan satu buku lah. Sorry jangan marah, ni cerita pasal poligami lah. Contoh kalau nak bagi orang faham, ini analogi dia. Kalau orang kahwin ada 4 kota, betul, lelaki ada 4 kota, ibu nak kahwin kelima, tak boleh lah. Dia kena lepaskan satu. Jangan satu kota tambah. Itulah maksudnya. Sebab soal saya kena bagi clear. Sebab ramai tanya saya, MS kalau dah lebih no, ramai kali soalan yang dapat kat saya. So saya tengok analogi mana paling senang, orang kahwin lah. So dah dapat 4, tak kahwin kelima tak boleh tuan-tuan. Dia kena keluarkan satu, dia ambil satu. So you ada 50 kota pada satu masa. So kalau you ada buku 52, you kena keluarkan 2, jadi 48, tambah lagi 2. Okay. So bezanya pula kalau you ambil VIP, Venture Intelligence Program, dia punya modal pun serendah 2,800 saja, you boleh upload unlimited e-book. Maksudnya unlimited. Nampak tak? So kalau rasa-rasa nak tulis e-book banyak, ambil terus yang franchise. Okay, unlimited saja. Okay, so unlimited you nak kenalkan kawan-kawan platform global semua unlimited. Okay, package ni juga tuan-tuan, you tengok di sebelah kanan ni, package ni includes complete set of online video. Maksudnya you nak belajar titik. Mana kita nak raihkan seorang kejap lagi you akan belajar semua melalui video. Kenapa kita buat video? Sebab tuan-puan senang. Kita tak ganggu you punya live. Kan? You ada masa malam anak dah tidur, you boleh belajar, you boleh tengok video. Okay? Tengok ulang-ulang kali, and then you kena jawab sedikit quiz. Okay? And then kalau lulus,
tuan-puan, you akan di-recognize as a professional certified advisor yang mengiktiraf anda untuk buat apa-apa program. Yang paling penting saya nak brandingkan nama anda. Orang tengok profesional, you ada bookstore, and then you boleh bagi advice kepada orang kat luar sana untuk bangunkan ibu, untuk tulis ibu kat luar sana. Okay, dan yang seterusnya you akan dapat continuous coaching dengan saya macam ni. Kalau mungkin malam esok ke saya dapat training, percuma masuk je lah. Okay, dan termasuk juga free SSS certificate. Sebenarnya orang kena beli tuan-puan, tapi yang mana yang update yang baru ni you dapat free. Maknanya you kalau you buka guna Google Chrome apa semua tu, kalau dia keluar not secure, maknanya pembeli nak buka dia takut, tak boleh buka kan, Google dah block kat situ. Jadi orang takut nak beli ebook daripada website you. Jadi SSL ni kita bagi percuma yang harga dia lebih kurang dalam 100 USD, maknanya RM400. So tuan-puan, kita ada renewal fee, okay, untuk maintenance dan juga kekalkan domain you. Baru ni pun kita MAZA, kita ada kita punya official website pun kita kena renew domain kita. Kita punya landing page pun kita kena renew domain kita setiap tahun. So sama je konsep dia. Tapi kat sini dia ada sebab kita ada maintenance untuk jaga you punya website 24/7. Okey, berapa setahun tuan-tuan? 120 USD, 20 USD, RM480. Persamaan satu hari RM1.33 sahaja. So, you bayangkan you ada kedai yang sebulan sewanya lebih kurang dalam RM40 je. Mana dapat tuan-tuan kat luar? Kita punya office MBZA pun sebulan kita punya running lebih kurang dalam RM3,000 juga. Kita punya internet apa semua ni, utility RM3,000 juga sebulan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kalau kata you ada kedai ni, setahun RM480, bersamaan sebulan RM40 saja. Kita akan jaga you punya office you daripada belakang. Ada orang nak beli malam, ada hackers nak masuk, semua kita punya tim teknikal, programmer kita power semua akan jaga kat belakang. You tidur tuan-puan, biar benda ni jalan aja. Kerja kita pun promote saja. Kerja kita hanya untuk visible kan kita punya bookstore kepada orang. Itu saja kerja kita tuan-puan. Okay, so total dia semua, tuan-tuan you jangan risau, kebanyakan yang mana renew ni pakai duit yang berada dalam yang mereka punya embolden. Hasil jualan buku, tak kredit poket dah. Jarang-jarang berlaku. Kecuali orang tu memang dia tak buat sale langsung. Dia kan kredit poket dia lah. Tapi kebanyakannya, dah renew dah. Kita dah tolak, dah deduct daripada you punya insentif dalam tu. Okay, alright tuan-puan, itu saja saya punya konsep fikir saya pada malam ni. Saya berharap tuan-puan untuk bersama dengan MAZA sebab kita nak pergi lebih jauh, sebab target kita pada tahun 2030 kita nak jadi MA tu, nampak belakang tu, belakang Kak Rehan tu, belakang kita semua tu, dia tulis apa? Towards MAZA EduTech University. Alhamdulillah, kita akan jadi MAZA EduTech University pada tahun 2030 dan impian kita bersama tuan-puan, saya nak bawa tuan-puan, kita nak jadi company Bumi Putra, company daripada Malaysia yang jadi unicorn company. Okay, unicorn company maksudnya tuan-puan boleh google lah, siapa yang tak tahu, unicorn company adalah company yang bernilai 1 bilion USD. Ini impian kita, unicorn company pada tahun 2030. Dan apa langkah-langkah kita dah buat sekarang tuan-puan, saya nak share malam ni. Kita akan bermula kita punya kolaborasi dengan Spectrum International College. Okay, kita akan buat kita punya certificate, professional certificate, CJ professional yang pertama. Okay, pengambilan pertama, saya tengok semua certified advisor kita dah ramai dah daftar. So ada lagi kekosongan, kalau nak tanya Dr. Ayu dengan TJ Padu, tanya SS, tanya Kak Sehat. Kita buka Malaysia, Singapura semua boleh, dan CJ tersebut akan mengiktiraf anda. Ada convocation apa semualah under Spectrum College. Modul kita, apa yang tuan-tuan belajar menulis semua tu dah diterima salah satu IPTS di Malaysia. Cuma sekarang ni saya nak try penetrate IPTA untuk jadikan micro credential. Nampak tuan-puan? Maksudnya modul yang kita tulis menulis semua tu, ini IPTS dah terima dah. Kan? Alhamdulillah. So lepas ni kita dah lahirkan graduan-graduan yang akan pergi convocation IPTS di Hotel Marriott Putrajaya. Itu satu. Esok pagi tuan-puan, saya akan meeting dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK untuk iktiraf anda, tuan-puan, iktiraf anda penulis-penulis MSCA yang 3 tahun, 6 tahun ni untuk dapat SKM 3 dan juga pergi ke SKM 4 diploma di LKM. Tuan-puan, ini profesor doktor mungkin tak pandang kot, tapi kena ingat tak ramai kat luar sana polis komiti saya jumpa, mereka pensyarah pun dah sibuk cari SKM. Sebab SKM ni lagi mahal tuan-puan, dia boleh buat duit kat luar tu. Jadi kita akan lancarkan, saya baca dia punya National Occupational Skill Standard. Maksudnya skill standard kita akan masuk SKM tahap 3. Tahap 3 dia di bawah publishing of book, publishing aktiviti perkhidmatan sokongan penerbitan, SKM tahap 3, SKM tahap 4 dan juga pengurusan penerbitan tahap 5. Tahap 5 ni tak silap saya dah pergi diploma dah di LKM.
So apa dia punya syarat dia? Syarat dia saya sign lah tuan-puan. Saya sebagai founder, saya akan sign MAGA. Dr. Hairunisa dah bersama MAGA 3 tahun. Kan? So kita buat portfolio, SKM kan dia di bawah PPT, Periktirafan Pencapaian Terdahulu. Terus combo, you dapat SKM tuan-puan. Bagi saya SKM mahal, sebab saya pun ada SKM, walaupun ada master, saya pun ambil SKM lagi. Dia tuan-puan, ini jalan-jalan dia. Apa kelebihan dia lagi dapat SKM ni? Tuan-puan, esok bila benda ni dah tersebar, tuan-puan mungkin akan dipanggil untuk jadi pegawai penilai PP. Apa jalan dia? Lepas you dapat SKM, you boleh hadiri khusus induksi PPT, khusus induksi PP pegawai penilai. Itu semua bayar 350, you berdaftar dengan Kementerian Sumber Manusia. Bukan SRDC ya, bukan SRD Corp. Ini lagi besar sebenarnya. SRD Corp orang nampak bawah Kementerian Sumber Manusia, orang nampak SRD Corp. Orang tak nampak NGPK tadi ni. TVET apa semua ni. So tuan-puan, you boleh pergi BTO, you boleh menjadi pegawai penilai. So JPK akan panggil lah, Dr. Hairunisa bagi you 5 student untuk you jadi pegawai penilai portfolio penulisan. JPK bayar, hotel bayar, makan bayar, minyak bayar. So tuan-puan, ini boleh jadi sebagai kita punya persaraan kan. Tuan Zinkan dan Bersari so nak buat apa lagi? Jadi pegawai penilai penulisan je lah. Kita SKM kan semua orang yang menulis kat luar. Ibu ke fizikal. Ini MACA punya perjuangan tuan-puan. Baru saya bagi motivasi sikit. Ini perjuangan. So esok pukul 10 pagi saya akan meeting. Kalau tengok tahun lalu saya jumpa Timbalan Menteri Sumber Manusia. Inilah kita bincangkan untuk SKM ke anda penulis. Kan? Okey, tuan-puan itu saya beri saya. Saya harap perkongsian malam ini memberi semangat kepada anda untuk bersama MACA. Jangan lupa syarat dia update jadi komiti MACA. Tuan-puan, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada CEO kita di atas perkongsian dan cetusan idea yang sangat menarik sebentar tadi. Seperti yang Master Syirul ada sebut juga, malam ini kita ada satu slot istimewa penganugerahan graduasi PTA. Jadi sebelum kita pergi kepada slot itu, izinkan saya untuk share kepada tuan-tuan satu montaj. Dengan segala hormatnya saya nak mempersilakan semula CEO Master Syirul bagi sesi penganugerahan. Silakan. Terima kasih Dr. Ayu. Ada poster ke Dr. Ayu? Oh, Medan Cecilia ada ni. Kita boleh milih jauh ada. Terima kasih Kak Fida. Terima kasih. InsyaAllah esok saya akan meeting. InsyaAllah. Kita dah dapat dah semua tu untuk 3 peringkat SKM. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini dengan amanah diberi pada saya memberi ijazah dan mengiktiraf Tuan Hadi Sudin sebagai Professional Certified Advisor intake 96.0. Wah, 96 intake kita dah dengan nombor badan 629. Berbaris panjang tu 629 tahun 2024. Tahniah Tuan Hadis, semoga Tuan Hadis lebih bersemangat untuk berkongsi kepakaran dan juga mengajak lebih ramai orang untuk menulis dan juga terbit e-buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Tuan-tuan boleh lihat kita semua sekali dengan Kak Raihan. Kak Raihan selaku tim Tuan Hadis dah pakai topi dah. Okey, tahniah sekali lagi diucapkan. Tuan Hadis dah bergelar Professional Certified Advisor. Dan seperti montaj yang disediakan sebentar tadi, Tuan Hadis, semua orang Dr. Hairunisa ada kelayakan untuk naik pangkat. Dan kita dalam kita punya tim sekalipun, MSCA ni, kita adakan khusus untuk
meningkatkan kemahiran semua certified advisor supaya lebih mahir, lebih pakar sehinggalah tuan-puan mendapat title Executive Master Advisor seperti Simple Shida kita, Kak SS kita. Itu title yang paling tinggi lah setakat ini, dan kita boleh lihat macam mana pencapaian SS sendiri dalam platform Event Choice Store ni sendiri. Alhamdulillah. Okey, tahniah sekali lagi saya ucapkan. Tahniah juga kepada Dr. Hairul Nisa di atas pembentangan yang saya kira mantap sebentar tadi. Ilmu yang Dr. Nisa ada tu dah cukup padu untuk semua orang. Dan insya-Allah selepas ini nanti kita tengok siapa lagi pembentang kita minggu hadapan. Tahniah juga saya ucapkan kepada semua peserta baru yang hadir. Semoga mendapat cetusan idea yang bernas oleh Master Shiro, dan bagi yang nak mendaftar package terus cari tuan-puan punya referral seperti tadi Puan Safizah, terus berhubung dengan Kak Raihan ataupun nak WhatsApp saya nak tanya lanjut, tak ada masalah, terus tanya kat saya, apa-apa saya akan inform kepada Kak Raihan balik selaku referral lah kepada Puan Safizah. Okey, 629 Tuan Nadis nombor. Cantik nombor tu. Okey, sebelum kita mengakhiri majlis kita, izinkan saya nak share something kepada tuan-puan. Okey, sekejap, belum ke Tuan Hadis lagi. Okey, saya stop share balik. Okey, saya nak share program yang akan kita adakan. Okey, sepanjang Mac. Okey, sekejap ya. Right. Okey, sepanjang Mac yang kita ada adalah yang pertama. Yang pertama seperti yang telah diberitahu oleh Master Shiro sebentar tadi. Okey, sorry. Yang ni dulu Kita ikut turutan. Sebab kita banyak sangat program. So, saya pun perlu war-warkan kepada semua orang program-program yang kita ada. Okey, minggu hadapan, hari Ahad, 18 Februari di Kelab Golf Seri Selangor. Saya ada letak Google Form di ruangan komen. Okey, dengan penuh sukacitanya saya nak jemput semua yang ada di sini. Puan Safizah tadi di Shah Alam kan. Amat-amat kita alukan jemput hadir program ini, dapat lihat selain daripada kita tahu, nak tahu macam mana e-book dijadikan buku fizikal, Puan Safizah juga boleh belajar ilmu perubatan yang mana nak dapatkan konsultasi Dr. Ainun ni untuk pengetahuan. Beliau adalah doktor pakar perunding senior di hospital mana tak ingat, maafkan saya, di hospital swasta. Jadi nak dapatkan konsultasinya memakan 3 hingga 4 angka. Jadi wajarlah kita hadir pada 18 Februari untuk sama-sama kita dapatkan ilmu perubatan ini. Okey, yang kedua, program menyusul next week ni pula. Saya ikut turutan Okey, boleh nampak kat sini Soap Fiesta. Okey, Soap Fiesta ni adalah satu program kita adaptasi daripada Arabic market, dan disclaimer di sini, program ini khas untuk ladies. Saya tengok hari ni ramai juga ladies yang join. Jadi tak lengkap untuk saya tak share benda ni, kerana melalui program ini kita adakan satu market yang mana mengumpulkan kita punya business woman yang terdiri daripada business woman daripada Malaysia dan juga Singapura. Yang mana pada waktu ini kita tidak hadkan kepada buku sahaja tuan-puan. Tengok di skrin, kaca skrin masing-masing, pelbagai bus jualan produk, servis, perkhidmatan daripada medical, sleep apnea. Kalau ada orang nak belajar pasal tidur berlepuh, ya? Sorry, masih poster gout. Oh, poster gout Maaflah. Sekejap Tadi saya rasa saya dah guna share skrin yang ni. Okey, sekarang nampak? Okey, nampak. Okey, nampak Okey, sekali lagi saya cakap Soap Fiesta. Inilah program adaptasi. Kalau nama Soap tu adalah Arabic market kan. Arabic market ini kita nak mengumpulkan banyak perangan untuk jualan. Jadi kita adaptasi bagi Pantai Timur, maksud saya Asia. Di Asia, di Malaysia dan Singapura, kita jadikan satu program menampilkan booth-booth jualan, booth-booth servis, booth-booth produk semua usahawan wanita Malaysia dan Singapura. Seperti tuan boleh lihat kat sini, selain daripada kita ada booth, kita juga ada inspirational talk yang akan disampaikan oleh pakar tidur kita dan juga penulis buku. Beliau juga merupakan penulis buku. Sharing session oleh semua usahawan-usahawan yang nak sharing kepada kita semua dan juga pelbagai lagi perkara menarik, iaitu high tea. Ini pun kita sediakan high tea dan juga sijil penyertaan. Okey. Selain pada tu, kita boleh lihat kat sini lagi.
Okey, ini apa yang kita ada lah, apa yang saya cakap sebentar tadi, antara booth-booth yang disediakan. Kita sudah ada sehingga 20 booth sekarang ini. Dan saya alukan tuan-puan untuk menjadi peserta. Kalau tak nak buka booth, no problem. Tuan-puan boleh hadir, tuan pula puan. Puan-puan sekalian boleh hadir sebagai peserta. Peserta hadir berkumpulan, cari geng untuk datang 3 orang, so dapat harga promosi 75 sahaja satu kepala lah, one packs. Okey. Dan ini antara kita punya kita punya peserta-peserta ataupun kita punya MC. Yang pertama ni kita nak tunjuk MC kita yang hadir juga pada hari ini, iaitu Associate Professor Surveyor Dr. Rahayu Abdul Majid yang akan bertindak sebagai pengacara majlis pada program nanti. Kita tengoklah program nanti akan meriah kerana macam-macam lagi yang kita akan ada. Okey, daripada Dr. Saraiza, daripada Puan Syeha kita sendiri di Singapura. Dan inilah booth yang saya cakap tadi yang kita tawarkan secara percuma basic screening untuk sleep apnea. Dr. Rosiah Ahmad Noor akan join kita juga daripada Selangor, daripada Singapura, daripada Malaysia. Kak Raihan kita pun ada, dia nak tunjuk kredibiliti dia dalam bidang perniagaan. Pelbagai bidang Kak Raihan ada sekarang ni kan, dan Ceburi. Okey, pelbagai lagi. Ini antara je tuan-puan, antara peserta-peserta ataupun usahawan-usahawan yang akan buka booth dia. Jadi saya alu-alukan kepada semua orang untuk sama-sama menyertai kita. Okey, satu lagi program kita iaitu, kita tengok kat sini Be Your Own Publisher. Yang ni 2.0 tuan-puan sekalian, yang kita akan adakan di Palma Hotel sehari selepas Suk Fiesta. Okey, kita adakan pada 25 Februari di Palma Hotel Shah Alam. Suk Fiesta tadi kita buat di Hotel Olimpik. Jadi yang ni khas untuk semua tuan-puan, lelaki perempuan, kita alu-alukan untuk join. Puan Azura sendiri daripada Kelantan, tak silap saya, Puan Azura pun dah mendaftar, tahniah saya ucapkan. Jadi kita jemput juga Puan Safizah yang berada di Shah Alam untuk join khusus asas penerbitan e-buku ini. Apa yang tuan-puan akan dapat seperti tertera di skrin. Kita ajar asas penulisan, macam-macam macam mana nak terbit, dan Master Shiro sendiri akan terangkan lebih lanjut mengenai marketing plan yang kita ada. Lebih faham pada waktu itu dan akan lebih bersemangat dan lebih orang kata berkeyakinan untuk menerbitkan e-buku pertama masing-masing. Okey. Tak cukup nafas saya nak terangkan setiap program yang kita adakan di dalam program MSCA Senin Berhad. Jadi sesi terakhir adalah sesi bergambar. Bergambar, dan mungkin last nanti mungkin ada daripada Puan Siha kita nak berpantun. Saya bagi tahu awal-awal supaya Kak Siha ready dengan pantun dia. Okey, tapi sebelum pantun tu, okey, kita gambar dulu lah sebab saya nak bagi peluang Kak Siha cari pantun yang dia nak lontarkan. Jadi tuan-puan boleh on kamera masing-masing. Okey, Tuan Hadis, mungkin Tuan Hadis tak jumpa cari topi ni. Saya tak sempat nak inform Tuan Hadis macam mana cari topi, tapi tak apa. Dah pakai songkok tu kira macam segak lah tu. Okey, Puan Norazah dah buka kamera. Siapa yang boleh buka kamera lagi? Saya tunggu. Dr. Razia. Okey, alhamdulillah. Puan Fidah bersama dengan anak dia hari ni Okey. Okey, saya tunggu. Okey, Datuk Dr. Azizun dah buka. Madam pun dah buka. Madam sesi dari Sarawak. Okey. Right. Okay, kalau yang tak boleh buka video, boleh bagi emoji macam TJ Padu kita tu. Dia buat emoji pakai spek Emoji, tekan emoji. Dalam kiraan 1, 2, 3 senyum nanti Okey. Okey, kejap. Okey, dah ready ke? Kita ada 2 frame. Jadi tuan-puan kena kekalkan senyuman sebab kita tak tahu tuan-puan akan berada di frame yang mana. Okey, kekal type emoji tu RS. RS tengah buat emoji tu. Jadi saya ambil gambar. 1, 2, 3 senyum. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3 senyum. Okey, frame kedua. 1, 2, 3 senyum. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3 senyum. Okey, alhamdulillah. Okey, Kak Siha ready tak? Maaflah, tiba-tiba saya nak jemput Kak Siha untuk bagi pantun. Sebab kadang kita pun rasa nak happy-happy kan sebelum kita
tutup kita punya ataupun tangguh kita punya program pada hari ini. Kak Siha dah bersedia. Saya tahu, saya yakin Kak Siha kita dia dah selalu dah sedia benda-benda macam ni. Jadi saya persilakan sebelum kita akhiri kepada kita punya kursus Siha di Singapura untuk sedikit pantun kepada tuan-puan sekalian. Okey, Dr. Ayu, terima kasih. Memandangkan keadaan, terimalah pantun pusaka. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Entailah kamu antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Coach Siha. Layan ni saya punya ni Dia pun sporting. Ni lah kita kat MFDA semua sporting. Okay, Alhamdulillah. Tahniah. Tuan-puan semua dah bergelar alumni. Bagi yang baru masuk pun Puan Safiza. Siapa lagi saya ingat nama baru tadi Dr. Madiati. Maafkan saya kalau saya sebut. Puan Masyita. Nama-nama baru ni tuan-puan adalah sudah bergelar alumni MSCA. Tahniah semua. Kita berjumpa lagi dalam kita punya webinar pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih Dr. Ayu.